muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sama-sama kita mulakan pertemuan dan pengajian kita pada malam ini dengan nama Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah sekalian kita sama-sama pada malam ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma ij'alna min ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqqihna fid-din wa'allimna at-ta'wil. واهدنا صراطك المستقيم برحمتك يا ارحم الراحمين. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. امين يا رب العالمين. Amma ba'd. Baik, sama-sama muslimin muslimat kita mengucapkan dengan bibir kita alhamdulillah. Semua kita sama-sama sebut alhamdulillah rabbil alamin kerana atas rahmat pilihan Allah serta mohon pada takdir dua kita dapat sama-sama pada malam ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semakin menambahkan dari kedekatan diri kita kepada Allah, semakin memberatkan timbangan amal kita di akhirat kelak. Dan tidaklah kita duduk pada malam ini melainkan semata-mata ingin mencari Al-Quran dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kita betulkan yang kita kerana Allah. Kita sambung pengajian tasawuf kita pada malam ini. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini diberkati oleh Allah dan semakin lama semakin baik akhlak kita, semakin berubah kehidupan kita dan semakin bersih hati kita, semakin kuat hati kita dengan Allah, semakin kuat hubungan kita dengan Allah, semakin kuat zikir kita dan sebagainya, semakin khusyuk hati kita dan sebagainya, insya-Allah. Saya sepanjang saya datang ke sini tak pernah saya lalui jam yang sangat teruk macam tadi yang tadi. Jalan daripada Taman Mawar ke Pasir Putih ini dah semakin lama semakin banyak kereta dan sangat teruk jam tadi. Kalau saya ingat kereta saya dah sampai ni kan, saya ingat tak cancel pun kan. Memang tak bergerak pun kan ya. Bukan daripada sini, daripada awal sana lagi, daripada dekat Pusat Bandar tu lepas sikit tu yang sampai depan dia Allah SWT. Punyalah banyak kereta sekarang ya. Jadi oleh kerana naik motor ni sampai menyelip dan penyelip sedikit masuk kanan masuk kiri sampai buat dan bilang kanan sampai ya. Ini paling teruk sehingga ada orang-orang motor tak ada orang-orang punya game ya. Itu terlalu banyak jalan ke arah sini terlalu banyak kereta ada kuliahannya. Alhamdulillah Allah berkehendak untuk kita sama-sama bagi dalam sama-sama pada malam ini dan alhamdulillah. Baik, dan kita sambung pengajian kita tentang masalah perut dan masalah makan minum dan usulan ini. Usaha untuk saya nanti ada kita tak ibadah boleh nanti. 25. Nampak. Nampak baik, nombor 4 saya tengok dah ni kalau rumah ni tapi bila nak buka balik dia hilang banyak sangat. Baik, jadi kita ni tak boleh makan banyak bahkan dalam perjalanan kita nak menuju kepada Allah makan kena sikit. Bahkan akhlak kita sebagai orang beriman ni memang makan sikit ya. Bahkan banyak ni perkara yang dicuba oleh Allah. Ni yang kita kata mengaji tasawuf ni semakin berubah akhlak ni. Daripada kita sebelum mengaji tasawuf makan 2-3 ikan ya. Bila masuk pengajian tasawuf tahu makan banyak ni berdosa ya. Berdosa tu tak makan banyak dosa. Jadi tak boleh makan banyak-banyak sangat.
Dia berdosa asal-asal kenyang berhenti. Boleh makan banyak kita kan kecuali boleh makan banyak. Bahkan kalau ini disebutkan oleh para ahli ulama itu berdasarkan apa yang Nabi SAW sebut dan berdasarkan apa yang dilakukan oleh para ahli ulama. Kita boleh makan banyak ni kecuali ketika mana kita diundang pergi rumah orang. Jadi kita makan banyak sikit lah, bukan banyak ambil lauk dia. Kita datang rumah orang pun kita kena fikir orang belakang, anak-anak dia kadang-kadang tak makan lagi. Jadi kalau dia jamu kita orang cebetak tu, jangan dicek orang cebetak tu, kita makan sama-sama kita kadang-kadang tak faham. Jadi boleh makan banyak ketika mana diundang, sebab nak menyeronokkan hati orang yang menjemput kita. Nanti kita rasa hati nak masakan yang tak sedap dan sebagainya. Macam Imam Syafi'i rahimahullah, bila mana dia dijemput, bila mana dia datang kepada rumah anak murid Imam Ahmad bin Hanbal, dia makan banyak. Jadi anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal ni anak perempuan dia heran. Dia kata kenapa Imam Syafi'i ni makan banyak sedangkan dia ulama. Bila Imam Ahmad kata beri tanya sendiri. Jadi dia tanya kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, aku makan banyak sebab aku tahu ayah kamu ni orang alim, orang warak, maka makanan dia diberkati oleh Allah. Jadi aku makan banyak-banyak sebab makanan Allah berkati. Kalau aku makan dekat rumah, aku tak tahu makanan dia berkat tak berkat di rumah ulama, maka aku makan banyak sikit. Kata Imam Syafi'i katanya. Jadi ketika mana diundang boleh makan sekalian banyak sikit. Kalau kata tambahlah, boleh tambah sikit. Sebagai para iman dia menurunkan hati dia. Ada pun yang lain tak boleh. Bahkan kita disunatkan berlampau-lampau supaya kita dapat pahala Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada orang yang berlampau-lampau. Ada hadis belakang yang kita baca sebelum kita keburukan yang keempat dan setengah bukan kebaikan dan kebaikan dia berlampau ni dan setengah daripadanya ringan tubuh bagi sembahyang tahajud. Jadi nak buka bangun tahajud jangan makan banyak-banyak pada malam. Kalau kita makan banyak-banyak bukan setakat tahajud pun, payah nak bangun subuh, payah nak bangun subuh jadi subuh gajah hidup sampai 7 pagi, payah nak bangun sebab perut kenyang sangat. Jadi bila kita tidak makan banyak bukan nak bangun tahajud. Dan bila kita dapat beramal kepada nanti pun kita akan dapat beramal kepada dengan sempurna, dengan baik. Kalau kita tahajud pun dalam keadaan perut ni besar, kita akan rasa kita akan rasa berat. Nak bangun tu berat dah, semayang pun akan jadi berat. Jadi kualiti amal kita kurang. Jangan ringan untuk mengerjakan tahajud dan mengerjakan ibadah. Itu kelebihan orang yang dalam keadaan nampak. Mengerjakan ibadah dan hilang mengantuk yang mencegah dia daripada ibadah. Jadi kalau makan-makan mengantuk, nanti dalam kuliah ni siapa yang tidur tu maknanya petang tadi makan banyak orang tu. Jadi maghrib ni dia ngantuk dalam kuliah. Petang tadi melantak tidur dia. Jadi maknanya nak kuliah malam ni petang-petang jangan makan banyak. Makan separuh pinggan dia. Nanti tuan dia akan tengok sebenarnya yang diletakkan oleh ulama makannya secara mana. Kita akan tengok bagaimana sahabat-sahabat Nabi makan. Kita akan tengok. Dan kita boleh ikut sunnah ini. Kalau tidak kita tak tahu nak makan banyak-mana. Tapi kalau kita datang baca pada malam ni, tak apa tuan-tuan. Yang penting kita ikut apa yang Nabi ajar. Makan ni berhenti sebelum kenyang. Dia punya kaedah mudah ni. Banyak mana sikit mana atas perut masing-masing kan. Ada orang perut besar. Kalau dia makan sikit sangat, sikit pula dia. Ada orang dia perut kecil, dia makan sikit pun dah kenyang. Jadi masing-masing. Maknanya jangan sampai dah kenyang baru nak berhenti. Tapi kita ni payah. Biasa kita kenyang baru berhenti. Kita sedang tak kenyang lagi kita tak berhenti. So payah sikit pula ni. Tapi maknanya nak dapatkan kemanusiaan beramal kepada Allah memang nak kena usaha. Makan banyak ni maknanya kalau kita nak jaga semua makan ni kan jaga pada waktu-waktu ibadah. Contoh dekat suruh masa macam tu. Jangan makan tu satu hari tu banyak banyak nanti supaya suruh tu hilang kualiti dia. Contohnya dekat maghrib, masa tu jaga sangat-sangat. Tapi kalau waktu-waktu kita rehat, katalah lepas suruh kan,
2 petang kita makan tak apa lah, nak solat pagi ni, kita boleh rehat tidur dan sebagainya, tak apa. Bukan tak apa makan banyak tu, maknanya makan sampai kenyang sangat haram, tak boleh. Ada boleh makan banyak sikit, tak apa. Dan tapi dekat-dekat nak ibadah jaga, dekat-dekat nak maghrib, dekat-dekat nak kuliah, jangan makan banyak, nanti tidur dalam kuliah tu. Saya pernah sekali tentang kuliah subuh, tak tahu dah itu dosa saya banyak mana, tak tahu dah. Saya muhasabah ini saya je, ada satu tempat saya kuliah subuh, itu semua kan, ya Allah. Saya dah cakap dengan siapa ni, tapi nak buat macam mana, saya kena cakap juga lah. Kan, dah kuliah, itu semua tunduk, tak ada seorang kat kepala. Saya kata, itu dia orang dalam kuliah ni, pengalaman pahit tu kan. Akhirnya saya mengajuk juga, saya duduk tengok di kitab ni, tak kat kepala. Tapi bila saya angkat kepala, benda tidak modal tenang. Maknanya saya macam tak ada modal nak cakap. Sebab saya tengok semua tunduk lah gitu. Kalau seorang dengar pun tak apa lah. Saya tengok dia tak ada lah. Saya tengok sana itu. Itu lah dia suka dosa saya banyak lagi. Ya Allah, apa dosa saya. Ada pernah sekali macam itu. Pernah pengalaman saya. Jadi insyaAllah lepas isyak sekarang, mana itu nanti azan bila berhenti. Lepas azan tu saya nak mengumumkan sikit tentang ni. Saya nak minta berkongsi tentang makan yang saya teringat tadi saya ziarah seorang pelajar hafiz Quran. Subhanallah, ingat 30 juz. Sekarang ni saya tengah training dia tentang yang ada dalam WhatsApp saya, yang set nombor telefon saya. Tentang mungkin pernah tengok saya sekarang sedang training seorang budak pelajar hafiz Quran perempuan. Tapi Allah miskin tuan-tuan. Tadi saya datang rumah dia, tengok rumah dia Allah. Saya niat nak bantu dia sebenarnya. Jadi saya akan buat pengumuman pada sebenarnya. Kita ni cerita makan-makan banyak. Ayah dia cerita tuan-tuan, mereka ni kadang-kadang gaji tak ada ustaz. Saya itu sekarang dia kata memang kami kadang-kadang duit tak cukup telur setiap hari. Tak makan apa. Kadang-kadang telur ni tuan-tuan, ayah kita potong 4, potong 5. Tak bagi anak-anak. Kita tuan-tuan, seorang 2 biji, 3 biji telur. Seorang. Dia sebiji telur potong 3. Saya kena beritahu kepada masyarakat. Sebab ada orang yang terlalu susah macam tu. Jadi saya nak buat pengumuman sikit pada Aisyah. Kita tak nak buat kuliah ni tempat yang betul. Jadi kita belajar buat makan ni, ada senang ni tak kita makan kenyang. Ada orang yang tak makan lagi. Tapi iman dia sangat hebat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak mengajar saya hidup saya biar banyak mengajar. Saya akan ikut. Dan yang kelima dan setengah daripadanya memadu dengan sedikit daripada harta dunia. Jadi orang makan tak banyak ni tak banyak keluar duit lah. Betul. Orang makan banyak berkira-kira nak makan macam mana jadi banyak keluar duit ni, nak makan soto, nak makan apa, nak makan daging dan sebagainya. Besar nafsunya, besar duit ni. Itu yang kata. Jadi itu kebaikan yang baik. Adapun kenyang itu maka ada padanya berapa kebinasaan. Jadi kalau kenyang ni, inilah kebinasaan ni. Kebinasaan ni antaranya dosa lah. Pertama dosa, yang kedua kita mendapat kemurkaan Allah. Allah benci orang makan banyak. Dia bukan kita kena nanti diri kita. Ada kita belajar ni kita cuba buat. Kita buat lama-lama, betul jadi satu balik kita tak apa lah. Belajar. Balik rumah kadang makan banyak ni, ingat ngaji ni Allah murka. Jangan buat perkara yang Allah murka. Betul. Kita kadang-kadang kita nak diet. Sebenarnya kita senang. Kita dah lama dah suruh kita diet. Macam kita bukan yang kita sikit makan sebab nak rapih, nak diet. Bukan. Kita sikit makan kerana memang Allah tak suka kita makan banyak. So diet ni memang dalam Islam dah lama orang. Bukan kerana kita rasa kita gemuk, kita nak nampak cantik, kita pun diet. Tak ada pahala. Kita diet, kita tak makan banyak sebab memang tak makan banyak itu adalah perkara yang Allah kasih, dan perkara itu mendapat pahala dan Allah suka kita melakukan perkara tersebut. Kita yang akan Allah dapat pahala kita. Mana kata bukanlah bila kita ada sakit baru nak raya, bila kita rasa dah gemuk baru kita nak raya. Tak, bila ni pun kita kena sentiasa makan sedikit. Sebab itu arahan Islam. Maka bila arahan Allah bukan sahaja sebab kita dah gemuk ke, kita ada sakit. Memang sekarang kita mula dah kena makan sedikit. Sampai kiamat kita kena makan. Dan itulah yang kita kena ajar pada anak-anak isteri kita. Memang makan kena macam Islam ajar kita makan macam itu. Kerana itu yang disukai oleh Allah. Maka banyak-banyak makruh dan makanan kita jadi haram. Jadi setiap suapan nasi itu berdosa. Sebab menzalimi diri sendiri dan menzalimi
diri sendiri dua. Satu menzalimi diri sebab nanti diri kita dapat sakit, terkadang sakit macam-macam bila kita makan daging. Yang kedua, kita zalim roh kita untuk beramal ibadah kepada Allah. Nanti roh kita tak ada kemanisan, tak ada kesedapan, kita semayang kosong di mulut kita dengan Allah, zalim ibadah kita, zalim ibadah kita. Jadi diri yang zahir pun Allah amanah suruh jaga, diri yang batin pun Allah amanah suruh jaga. Jadi kita jaga dulu. Jadi kebinasaan ni ulama kita tuan-tuan, dia ni cukup kajian mereka ni bila mereka dekat kepada Allah, mereka jadi ulama besar, semua perkara ni mereka buatlah, mereka buat kajian. Kita hanya untuk baca saja tuan-tuan, kesan-kesan yang mereka telah buat kajian. Maka yang pertama, ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Itu benda yang berlawanan yang kita baca tadi lah. Bila kita lapar, kita dapat ibadah yang sedap. Bila kita kenyang, maka hilanglah kesedapan mengerjakan ibadah. Dua tuan-tuan, perkara itu tuan-tuan. Bila kita kenyang, kita kuliah pun tak tahu nak dengar orang. Jadi ngantuk nak tidur, sedap apa gitu. Tak ada kemanisan. Budaya yang kedua, menambahkan keinginan nafsu. Orang makan banyak, nafsu jadi kuat. Nafsu dua, nafsu nak pada perempuan makan kuat, jadi nak terima. Dan nafsu kejahatan pun akan jadi kuat. Nafsu kejahatan dia apa? Dia mula rasa nak tengok TV, dia dah kejam. Dia tak jadi rasa nak baca Quran, tak ada. Dia akan jadi nak buat perkara lagu. Alah, dia nak buat lagu lah. Jadi nafsu ni, dia akan kuat nak ajak dia kepada perkara lalai atau maksiat. Mulalah dia nak buat benda yang bukan-bukan dan sebagainya. Jadi kerana itulah maknanya kita kena tukang makan supaya keinginan nafsu kita ni lemah. Ada perkara lintas tadi yang saya senyap. Kadang-kadang ilham juga dihilang. Dan disebut dengan hilang. Kalau Allah datang kepada kita disebut dengan dia bila kita mengajar dengan ilham kepada Allah. Apa yang kita sebut ni ilham daripada Allah. Yang baik tu semua hakikatnya Allah mengajar kita. Saya ni sekadar diluar kepada Allah. Jadi kita menerima nasihat daripada Allah. Bukan daripada Saisyam makhluk kosong. Tak ada air makhluk semua milik Allah kata. Sebab tu tuan-tuan yang surah akhirat, kita tak ada alasan di hadapan Allah. Dan bila kita makan banyak esok, dosa dosa menzalimi diri sendiri, ibadat kita kosong dan sebagainya. Esok Allah tanya kita kenapa kamu makan banyak haram dan sebagainya. Kita kata kita tak tahu ke, kita tak belajar ke. Allah akan kata, bukankah aku sudah mengajar kamu? Berarti dia kata, ya Allah, bila mana kau mengajar kami? Dia kata begitu. Allah kata, setiap hamba-hambaku yang menyampaikan agama untuk aku lah ajar semuanya. Jadi tak ada keberatan Allah. Sebab Allah ajar kita sebenarnya hakikatnya. Jadi ilmu yang Allah beri kepada kita ni bukan direct lah. Allah bagi kita secara tidak langsung melalui para makhluknya. Ini peringatan-peringatan daripada Allah supaya kita esok di akhirat kelak tak ada alasan untuk kita kata Allah aku tak tahu, ya Allah aku lupa dan sebagainya. Allah kata aku dah peringatkan. Ini perkara dosa kena tinggalkan. Budaya yang ketiga, ketiadaan kasihan akan yang miskin. Betul tuan. Orang makan banyak ni, dia tak akan rasa kasihan pada orang miskin. Dia nak rasa susah payah orang miskin tak makan, dia tak akan rasa. Betul cuba fikir. Betul makan petang kali, tengah hari tadi pagi, dia ada fikir orang miskin tak? Fikir orang ini. Kan, maknanya jujur, kita tak fikir langsung orang miskin. Pernah tak makan, teringat orang miskin makan. Jalan itu ingat. Jalan itu. Bahkan kadang-kadang kita makan sebulan, 2 bulan, sepanjang tahun ni pun tetap sekali pun kita tak ingat orang miskin makan susah atau susah. Sebab kita sentiasa kenyang. Sebab tu bila kita disyariatkan puasa, masa tu disuruh kita fikir bagaimana orang miskin tak makan. Masa tu kita bawa susahnya orang miskin tak makan ni, sampai berlaku-laku ni sakit perut dia amat yang kita puasa tu lah rasa. Jadi keburukan orang makan banyak ni, dia tak terlintas hati dia bagaimana kasihan kepada orang miskin. Sebab dia kenyang. Jadi tak adalah dia rasa nak pergi cari orang miskin, nak bantu orang miskin. Sebab dia rasa kenyang sepanjang masa. Kerana apabila dia kenyang, dia sekaya menyangka ia akan segala manusia semuanya kenyang bersama dalam Bila dia kenyang, dia lupa orang lapar. Dia tak ada ingatlah.
Maka sebab itu tuan, kita dalam makan ni memang disunahkan untuk kita ni berlampau sikit. Jangan kita lampau je makan, lampau je makan. Bahkan kalau tuan-tuan boleh tahan perut tuan-tuan lampau, biar lampau sikit lah, lampau dia terus nak diberi pahala oleh Allah. Sebab Allah suka kita lampau panjang. Kan dalam hadis yang belakang kita baca begini. Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdalukum indallah", seamal-amal kamu di sisi Allah orang yang paling lama lampau ni. Lagi lama lampau kita, lagi Allah kasih sebab lagi lemah nafsu tu sebenarnya. Jadi kalau kita boleh tahan, lagi lama lagi bagus. Dan bila kita kait dengan pakai miskin ni, lagi lama kita lampau, kita kata, "Ya Allah, orang-orang syariah sana nak makan, kadang-kadang makan kasih je, kadang-kadang budak-budak pelarian tu, kadang-kadang tak makan tu 3 hari." Boleh kita fikir, boleh kita faham bagaimana susah orang tak makan. Nanti bila keluar dalam iklan syariah care, baru kita rasa nak bantu, baru kita rasa nak menerima. Sebab kita rasa perut kita ni lampau susah. Maka bagaimana orang yang berasal yang tak makan dan sebagainya. Jadi bila kita tahan lampau ni, kita dapat 2 fadilat. Fadilat pertama, Allah kasih. Sebab Allah suka kita lama-lama lampau. 3 fadilat. Lama Allah kasih. Kedua, melemahkan nafsu jahat kita. Kita akan rasa nafsu kita ni susah nak bawa kita kepada kejahatan. Yang ketiga, kita akan rasa kelas mesat pada orang susah bila kita lampau. Itu 3 fadilat kena kita. Contoh tuan esok bangun pagi tengok sarapan tak ada kan, mulut dia telan. Kadang-kadang kita bangun pagi kita nak sarapan, mulut telan. Kita nak minum air, nak minum kopi, ajak kawan, jom pergi, tak ada orang nak pergi. Maksud kita rasa Allah siapa ke mana tu. Ketika tu cuba fikir, orang miskin hari ni mungkin pagi tak makan langsung, aku boleh nak cari makan ni. Masa tu kita kena fikir. Kita kalau tak ada susah, kita nak makan. Bila kita nak rasa susah orang ni, sebab tu kita kena tahan sikit biar kita rasa susah ni, supaya kita boleh fikir bagaimana orang yang langsung lagi susah, duit pun tak ada. Kita kalau orang pagi-pagi ajak pergi minum kedai kopi, kita ada duit. Kalau orang tak pergi, kita boleh pergi sendiri. Ada manusia di luar sana curuk-curuk, ada dengan duit pun tak ada, memang tak boleh makan. Nak ajak satu tak boleh, terpaksa bertahan sampai kepada tengah hari dan sebagainya gitu. Tak punya kita ada zaman ni yang susah kita nak cari orang yang tak makan langsung ni, tak bila susah dan katanya. Tapi ada pilihan kita fikir begini kan tuan-tuan ya. Memang hari ni bagi miskin tak ada yang tak makan, perburukan tu Malaysia ni sekarang ni tak ada sampai macam tu. Cuma yang kita boleh fikir hari ni maksudnya kita makan sedap-sedap, ada orang yang tak mampu makan sedap-sedap tu kita boleh fikir. Kita boleh makan ayam pagi-pagi boleh bawa canan, ada orang bagi air masak je, betul. Ada orang bagi telur je, ada orang bagi makan kalau biasa je, buah-buah je. Itu kita boleh fikirkan. Jadi ke mana-mana pun kita kena membantu orang yang susah ni supaya mereka juga mendapat nikmat dan kita dapat nikmat. Dia gini kata, Nabi SAW menyatakan dalam hadis, kata Nabi, man farrajal muslimin. Kalau siapa yang memudahkan urusan orang Islam, membahagiakan hati dia, memudahkan urusan perjalanan dia, dan menggembirakan kehidupan dia, esok Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan dia segala susah payah di dekat akhirat esok. Farrajullah, ingat saya hadis itu, qurbatan min qurbi dunya, itulah esok Allah akan lepaskan dia daripada qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Susah payah kita di akhirat kelak, kadang-kadang matahari atas kepala Allah akan memudahkan semua urusan kita. Bila mana kita kat dunia, memudahkan urusan orang Islam sama kita juga ya. Dan tentang masalah sekalian, kata Nabi SAW, kullu mri, esok di akhirat semua kita ya, semua kita ni tak kecuali nak ustaz ke sultan ke siapa-siapa teman-teman, kullu mri, semua manusia esok di akhirat kelak tahta zillah sadaqati yaumil qiyamah. Semuanya akan berada di masing-masing di hari kiamat. Maka tuan-tuan esok, bangkit esok, kita pertama sekali akan berada di bawah naungan sedekah masing-masing. Yang ini bukan yang masuk ke golongan araf tu, yang itu lain. Yang itu golongan yang lain. Mana kata kalau orang banyak bantu orang, banyak sedekah ke orang lain, memudahkan urusan orang lain, tuan-tuan, maka esok tambahlah naungan yang di araf tu. Dan kata Nabi itu, dia berada di bawah naungan sedekah dia hatta yuqadha bainan nas, sehingga Allah akan panggil manusia untuk dipanggil untuk dihisab di hadapan Allah. Mana kata siapa banyak sedekah, maka ingatlah esok di padang mahsyar sampai Allah memulakan perhitungan hisab.
Tuan bayi Insan ni bukannya sekejap kan. 300 tahun tu berdiri saja. Belum jumpa Nabi yang bersempurna. Dia mana tuan-tuan ya? 300 tahun 2 hari sana. Allah dahsyat ya. 300 tahun kalau dibanding dengan dunia 300,000 tahun. Yang tu barulah Nabi Adam jumpa dengan Nabi Nuh, jumpa dengan Nabi Isa dan sebagainya tuan-tuan. Akhirnya jumpa dengan Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah. Nak tunggu waktu tu tuan-tuan. Bukannya sekejap. Jadi sudah keluar besoklah dia akan menjadi naungan kita di akhirat. Saya cerita pahamkan ni kita fikir bagi miskin banyak sedekah untuk bagi miskin. Tolong bagi miskin tuan-tuan. Supaya esok kita di akhirat kelak kita dimudahkan oleh Allah urusan kehidupan kita. Tuan-tuan kata Nabi SAW, aku tengok dalam syurga esok ramai orang miskin. Orang miskin ramai dalam syurga. Kenapa? Kata ulama tuan-tuan, antara sebab orang kaya tak ramai dalam syurga sebab orang kaya ni dua perkara. Nama dia terkut. Duit dalam bank ni 300,000, 400,000. Tapi bila minta derma 200 pun tak betul tak ada. Betul ya? Saya kata Allah, saya menghadapi satu kematian yang saya rasa menyesali betul diri saya. Di mana seorang datuk meninggal dunia yang saya sendiri yang saya orang tak panggil dia datuk, betul. Tapi bila kita datang rumah dia tengok ada dia datuk dan sebagainya dia jadi mungkin datuk nanti dia asbab dia memang banyak duit dalam ASP dia mati mengejut tak sempat dia nak uruskan harta dia tuan-tuan dan dia bercerai dengan isteri dia anak-anak dia tak ke mana dan sebagainya tuan-tuan dan bila dia sempat dalam ASP dia tuan-tuan 2 account dia pun adalah saudara tu dan saya kata ya Allah insaf diri saya bila manusia mati saudara tu itu mati ke mana dia tak ada satu urusan lagi dia mati mengejut tuan-tuan dia tak sempat buat apa-apa dengan duit tu. Adakah siapa yang boleh tolong dia di akhirat tu ada dengan duit tu? Sebab tu tuan-tuan saya selalu sebut dalam kuliah. Mulai malam ni tuan-tuan, saya dah sebut ke belum? Kalau saya dah sebut, saya dah sebut lagi. Hari yang kemarin saya dah sebut. Mulai malam ni dia akan tetap sebut. Buat wasiat 1/3 harta. Kena bagi malam. Tuan-tuan 1/3 ni tak efek semua ke? Ikut tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa dalam tabung haji tuan-tuan banyak duit, mulai wasiat pada 1/3 dari duit saya dalam tabung haji. Bila abah mati, ada tangan tolong infakkan kepada jalan-jalan Allah. 1/3 lah. Kalau kita ada 1/3 daripada aset itu susah nak tiga pula tabung haji lah, kayak itu rumah banyak benda. Tuan-tuan tengok mana bank-bank tuan-tuan yang tuan-tuan rasa nak infak ke jalan Allah. Kalau tuan-tuan tak buat begini, esok nanti tak siapa-siapa uruskan harta kita, langsung kata untuk kita dalam turun. Dan itu semua usaha kita tu. Duit simpanan kita tu kerja penat kita 20 tahun, 30 tahun. Tapi akhirnya tak membantu kita. Jangan kita jadi bersyukur banyak kan? Dan tolong kita dan inilah setengah daripada hikmah wajib puasa. Ini hikmah wajib puasa supaya kita ingat Allah dulu sikit. Susah bantu itu kan. Kalau boleh tuan-tuan mulai pada hari ini, kalau tuan boleh hari ini duit tuan-tuan tak ada yang tuan-tuan infakkan satu jalan untuk jalan Allah mulai malam ini. Hari itu nanti tuan-tuan saya tak ada kat tadi. Pada saya sebagai tanda saya bersyukur dengan nikmat Allah beri saya rezeki gaji setiap bulan. Saya mengajar dan sebagainya adalah yang Allah beri saya rezeki tuan-tuan. Setiap bulan saya memang ada jalan untuk saya beri kepada Allah. Memang ada tuan-tuan ya. Jadi kita setiap bulan tuan-tuan punya gaji itu ada tak untuk jalan Allah. Walaupun kita baru bekerja pun tak apa ni mula-mula baru bekerja RM10 ke RM10 dan setiap bulan mesti kena ada. Mulai malam ni kena ada. Jangan setiap bulan untuk Allah tak ada. Ikut dan kita je. Nak RM1, nak RM10, RM10. Mesti letakkan amount khas untuk Allah SWT. Kalau tahun depan gaji naikkan amount untuk Allah SWT. Mana syukur kita dengan Allah. Allah naikkan gaji kita, tapi sekarang kita tak bertambah. Tak boleh kan? Itu tanda kita bersyukur dengan Allah. Kita ada satu saluran. Kalau kita boleh ada saluran untuk rumah tuan-tuan 500 bulan untuk rumah, 600 untuk itu untuk Allah. Malam ni kena ada. Nak tunggu mati dah bila. Kita nak 1/3 tu dah bila. Harta yang Tuhan ada sekarang ni kena ada. Kalau boleh tuan-tuan jumpa mana-mana bagi dia sikit dia kuasa atas segudang ni yang tuan-tuan jumpa orang baik, orang soleh. Tuan-tuan dia keluarkan tu sebulan untuk diri sendiri. Itu membantu tuan-tuan di akhirat. Yang tak mampu besar-besar tu RM10 dulu masuk tahun haji. Setiap bulan RM10 wajib untuk mandi bidang. Esok dah gaji besar 100, 200, 300 naik sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Maknanya setiap bulan
ada dah saham sedekah ni jadi akhirat. Ya kan? Kata Sayyidina Ali, harta kita ni yang paling penting, yang bermanfaat ialah yang menolong kita di akhirat. Itu yang paling penting. Kalau kita tak buat itu, harta tu esok sia-sia. Dan bahayanya kalau kita tak banyak sedekah ni, harta jadi pula di akhirat. Namun kita, dia akan dicampur ke kepala kita, berat. Esok kita dah dalam keadaan matahari atas kepala. Ini kepala dia dah hantu. Banyak sedekah. Yang nombor 4, lemah daripada mengingat akan ilmu yang beriman makan. Bila makan banyak otak letak. Jadi kurang makan. Anak-anak kita yang nak pandai belajar ni, dia kena kurang makan. Sebab tu pelajar-pelajar habis ni, dia tak boleh makan banyak. Nanti dia nak hafal Quran ayat. Saya hafal Quran. Pengalaman saya dalam sekolah habis, dia makin jaga. Supaya otak sentiasa cerdas. Jadi orang makan banyak ni, dia payah nak ingat. Dan idea-idea dia pun kurang nanti. Sebab tu kita nak nanti orang jadi ketua ni, jangan cari orang yang makan banyak. Nanti dia punya cara pemikiran dia kurang bagus. Nak nanti jadi ketua kampung ke supaya cari orang yang makan tak banyak. Nanti otak dia bagus. Tapi jangan tengok badan. Kalau tengok tubuh badan, kadang-kadang ada orang memang badan besar tapi dengan insan tak tahu apa. Dia belajar tasawuf ni, dia tak makan banyak dah, boleh pilih. Jadi itu cerita nama dulu dia. Dia gemuk tu sebab dulu, sekarang dia makan sikit dah, tu boleh pilih. Dia maknanya yang menyebabkan ingatan lemah ni, dia makan banyak tu sampai sekarang. Duk makan banyak. So otak dia lemah. Yang kelima, bahawasanya orang yang sempurna iman Allah. Ni Syekh Abdul Qadir ni dia perli kita. Dia perli kita di ayat ni. Dia perli kita tuan-tuan. Kata Syekh Abdul Qadir Mandiri, dia perli kita. Dia kata orang yang sempurna iman itu pergi datang dia kepada masjid. Kata Syekh Abdul Qadir. Dan orang yang banyak kenyang itu pergi datang dia kepada jamban. Syekh Abdul Qadir pilih kita. Benar tak? Kata Syekh Abdul Qadir apa? Kata Syekh Abdul Qadir, orang yang iman sempurna, dia ulang ada pergi masjid, dia ulang ada buat kebaikan. Tapi orang yang kenyang ni, dia ulang ada pergi jamban. Dia banyak pergi jamban. Orang ulang ada pergi masjid, dia ulang ada pergi jamban. Masih membuang gitu kan. Sebab perut macam-macam benda. Gitu kan. Ini Syekh Abdul Qadir beli gitu lah. Maka jika kau berkata ni Syekh Abdul Qadir ajar kita macam mana nak cuma makan. Kita mudah dia bagi saya. Kita nak buat apa-apa, bila kita nampak kita buat ni untuk Allah, kita boleh buat. Bagi saya mudah. Maksudnya bila benda ni kita rasa berat, kita ingat aku buat ni kerana nak redha-Mu ya Allah, dan ada pahala dan ada pandangan-Mu ya Allah, dan Allah kasih, kita akan mampu buat benda. Yang penting kita ingat benda ni untuk Allah, kita boleh buat. Bagi saya mudah. Nak sikit, nak makan sikit ni berat nak lawan nafsu, tapi ingat Allah, aku buat ni kerana-Mu ya Allah, aku balik esok aku nak Kau kasih pada aku sebagai hamba yang Kau redha. Maka kita buat juga kerana boleh buat. Bila kita nampak Allah, boleh buat. Maka jika kau berkata Syekh Abdul Qadir kata, sesungguhnya telah jadi kenyang itu ada penipu. Macam mana Ustaz? Saya dah biasa kenyang kan? Saya kalau makan tengah hari memang sepinggan lah. Memang biasa tak akan berhenti sekali pada tak lagi tak buat kita akan makan. Dan jadi ada Syekh Abdul Qadir ni tahu benda ni. Dia pun ajar kepada kita. Kalau ada orang bercakap macam tu, maka kita dah biasa berpuluh-puluh tahun macam tu. Macam tengok TV kan? Dan kita dah biasa 10 tahun, 20 tahun tengok TV tu biasa dah. Merokok itu kan? Orang merokok dia dah biasa dia merokok. Nak tinggal di mana? Sebab dah biasa sangat. Cara sama, nak tinggal rokok ke, nak sikit makan ke, nak sikit tengok TV ke, apa ke sama. Kaedah yang sama, macam mana? Maka dia jawab. Jawabnya adalah bahawasanya yang demikian itu mudah atas mereka yang menghendaki akan dia dengan diasuh-asuh. Jadi maknanya mudah untuk mereka buat perkara ni dengan jalan asuh-asuh. Kalau kita tengoklah kita makan, biasa kita ambil, biasa diri kita bawa berapa sentuh kan. Cuba buat sikit-sikit. Kalau biasa cuba sentuh, yang mulai hari ini abang-abang yang kita akan amal nasi sentuh setengah. Kacau, betul tak?
Doa sentuh setengah tu banyak juga. Sentuh setengah suku. Mana suku dia buat. So bini kita pasti tahu lah. Betul tak? Yang laut apa banyak nasi buat sikit. Jadi beransur-ansur. Kalau ukur itu kita kira satu hari aku batang 5 batang kurang 4 orang. Memang dosa-dosa juga betul. Tapi perlahan-lahan tengok TV biasa daripada pagi sampai petang buang hari tu. Orang buang pagi tu lah, buang petang tu dia tengok. Kita dosa kena tinggal. Buat perlahan sikit. Dia memang nafsu kita ni kalau kita nak terus ajar dia, kita tak mampu juga. Kita nak kekat badan tak mampu juga. Kita nak bangun tahajud. Kita nak bangun tahajud pun tak boleh mampu. Tak apa, boleh bersyukur, setengah tak apa. Nak buat tahajud 12 rakaat payah. Cuba belajar 2 rakaat itu tak apa. 2 rakaat. Lalahan bawa iman kita kepada Allah. Dan iaitu bahawa mengurangi engkau pada tiap-tiap hari daripada makanan engkau yang biasa kadar sesuai. Syekh Abdul Qadir Anjur kita lagi sikit betul. Tapi susah nak kira suami betul. Syekh Abdul Qadir kata apa? Belajar setiap hari buat sesuai. Hari ni biasa 22 suat. Jenuh pula nak kira. Kita pun tak tahu sesuai kita semua pula kan. Tapi kita kurang sesuai. Dia kata kalau biasa 30 suat 29 28 sampai badan kita boleh 30 hingga mengurangi engkau akan sepinggan dalam sebulan. Sampai hilang sepinggan kurang. Tapi ni yang saya ingat aku tuan-tuan ni yang saya tutur ni tuan-tuan ya. Dia segala lagi ini tuan-tuan. Bila hati kita ni ini memang dia ada khasiat khas ya. Bila tuan-tuan sibuk beramal ibadah kepada Allah tuan-tuan ni pun pengalaman saya juga dalam masyarakat rumah juga. Saya jadi rasa ke Allah buat bila tuan-tuan sibuk zikir, tuan-tuan sibuk hati ke Allah banyak-banyak. Maksudnya ingat Allah ni bukan lepas payah je, tuan-tuan jalan je. Atas motor, balik rumah, duduk atas kursi, sambil-sambil duduk tengok anak main-main. Zikir je hanya tak paling zikir kan. Sibuk zikir pun ada masa baca. Buat ibadat banyak-banyak. Tuan-tuan, secara otomatik ni tuan-tuan jadi tak nampak. Itu khasiatnya. Memang secara otomatik kita rasa tak ada nak makan. Bahkan kita rasa macam kenyang je. Nak makan apa pun tak apa. Sebab tu tuan-tuan, orang yang bila dia asyik dengan Allah, dia akan diurus. Urus dia pada dia. Dia tak sedar dia urus tu. Tuan-tuan jumpa Syekh Allah kita nak dengan tu. Kita dia tengok gambar dia pun topik badan dia. Dia tanya Syekh kenapa jadi macam ni? Pasal dia faham dengan Tuhan. Dia asyik sangat dengan Allah. Bila kalau asyik tu sampai lupa buat makan, dia tak ada rasa nak makan. Jadi tuan-tuan, bila nafsu kita rasa nak makan ni, ada masa dia nak buat air. Ada masa dia nak ke dapur tu tanda hati kita kurang sikit. Betul kan? Itu pengalaman saya sendiri. Bila kita banyak sikit, tak ada rasa nak cari makan. Tapi kalau kita kurang sikit, kita banyak lalai. Itu kadang kena YouTube, mula dah. Ada tak kita ke dapur tu saya nak makan? Mula nak cari makan. Bila hati kita kurang fikir kepada Allah, kurang ibadah kepada Allah, nafsu kita nak makan ni jangan bawa kita nak makan. Betul kan? Jadi, benar-benar maknanya jalan paling mudah nak daya sebenarnya banyak zikir. Bila kita sibuk ibadat kepada Allah, kita rasa nafsu nak makan. Kita tengok Imam Nawawi ya. Imam Nawawi tu dia sibuk tulis kitab ni. Imam Nawawi dia tulis sepanjang umur dia, walaupun umur dia 43 tahun, 40 tahun dia meninggal dunia. Kitab dia lebih 300 buah kitab dia tulis. Dan Imam Nawawi ni rajin dia tulis sampai dia lupa nak makan. Sampai kakak datang kata Nawawi kau tak makan lagi. Sampai kakak dia suap dia makan sambil menulis. Sebab kita bila asyik beribadah kepada Allah, sedap dengan akhirat ni, memang bapak dunia jadi tahu. Bukan setakat makan kan. Nafsu perempuan tak ada, tengok TV tak ada. Dia yang tak kahwin ni, dia tak memadai dengan puasa saja. Puasa tu nak melemahkan, tapi kena ibadat banyak. Bila kita punya hati ni betul-betul hidup dengan Allah, nafsu kita nak makan kurang, nafsu kita nak tengok TV pun tak ada. Tapi kalau kita rasa smart, rasa
berkobar-kobar dalam hati nak nak makan banyak atau hati dah kotor. Betul betul ya. Yang tu memang dia punya kesan daripada kerohanian kita. Mana kata bila roh kita ni wasaq tu badan. Dia akan wasaq tu badan. Ada roh kita ni kurang dengan Allah, ibadat kita punya tubuh badan tu akan wasaq. Jadi nak makan banyak, jadi nak buat maksiat. Sebab tu roh kita jaga baik-baik. Bila roh ni hidup, secara otomatiknya kita akan rasa tahu dengan dunia. Orang beli rumah aset tak rasa apa. Orang tukar kereta baru tak rasa apa. Dia akan rasa macam tu. Maka tiada-tiada bekas mengurangkan itu pada diri kau, dan jadilah ketika itu ada kau. Bukan tiada-tiada, bukan buat tiada. Maka nyatalah bekas mengurangkan itu pada mana bila kita buat sikit lama-lama nampaklah kesan kita mengurangkan makan itu akan jadi satu bagi kita, jadi adat kita, jadi kebiasaan kita. Ayuh ni bukan makan. Saya pun kalau buat benda ni kadang-kadang kita serahkan bagian. Kita ingat macam-macam ni. Ingat nak order portion satu je. Order satu sedap, order dua tak jadi. Biasa dua kan. Tapi kalau tak tahu ni satu cukup lah. Tapi kalau nak nak dua dia tak jadi satu juga payah. Kalau dia memang payah sebenarnya. Allah maknanya iman kita semua. Kita tahu perkara itu baik, tapi nak buat itu kadang juga sebab kita belum mampu benar-benar kuat untuk melakukan perkara tersebut. Kalau kita tahu perkara ini baik, perkara sunat ini baik, buat itu baik, tapi kita nak buat itu asyik kalah, kita kena kuatkan yang dalam. Bagi dia kuat sampai dia mampu untuk buat tersebut. Tapi ini kita ada yang tak pula. Sebuah-buahnya kita tahu benda itu salah. Kalau dari itu kita lapor je. Ni kita makan portion yang dua ni, kita rasa Allah, ya Allah, aku ni kalau ya Allah maafkan aku. Dia ada rasa sakit. Sebab tahu dah ni. Jadi ada rasa bersalah dengan Allah. Itu yang paling penting. Tak adalah makan ikut dan nak makan dan sebagainya gitu. Sudah adalah konsep kita. Nanti kita akan tengok makan orang makan ni. Makan sedikit macam mana. Makan orang pertengahan makan macam mana. Makan orang awam macam mana. Makan wali-wali Allah makan macam mana. Saya nak makan macam mana. Saya nak Umar makan macam mana. Kita akan tengok. Baru kita tahu kita makan lagi banyak atau sikit. Kalau kita pandai dengan sahabat-sahabat, langit dan bumi itu kan nanti kita akan tengok insya-Allah pada bulan yang akan datang. Jadi segala-galanya permohonan kita sekali yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala kekurangan. Kerana Allah merahmati dan kita dapat amal dengan apa yang kita belajar ini bertambah dan pahala daripada Allah kepada kehidupan kita bertambah